إلى خطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dikurniakan Allah kesempatan hadir dalam majlis ilmu, iaitu majlis yang sangat mulia di sisi Allah. Kerana ilmu lah derajat kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan kita di dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi masa pada malam ini tuan-tuan, saya ingin menyambung seterusnya mengenai apa yang telah saya terangkan dalam kuliah yang lepas. Kuliah yang lepas berkaitan dengan dua tauhid, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dari segi keagungannya dan mengesahkan Allah dari segi kesempurnaannya. Allah di dalam Quran selalu dihubungkan dengan dua sifat, yaitu sifat keagungannya dan sifat kesempurnaannya. Sebab itulah Allah itu disebut sebagai ilah. Wa ilahukum ilahun wahidun innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Satu lagi ialah kalimah Rabbun. Kalimah Rabbun selalu didekatkan dengan kalimah ilah. Misalnya, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimah ilah merujuk kepada sifat-sifat keagungan Allah. Kalimah Rabbun merujuk kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Alam semesta ini pun secara ringkasnya memberi dua maklumat yang asas ini, yaitu keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Kehebatan kejadian alam semesta itu adalah fenomena keagungannya.
kesempurnaan apa juga yang Allah jadikan itu adalah fenomena rububiyah atau kesempurnaan sifat-sifatnya. Hidup kita pun, dalam kejadian kita ini pun ada dua ini, yaitu fenomena keagungannya dan fenomena kesempurnaannya. Daripada keagungan itulah maka kita hanya menyembah hanya Allah. Daripada keyakinan kita bahawa Allah itu maha sempurna, maka hati kita hanya bergantung kepada Allah yang sempurna. Inilah yang diringkaskan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu. Engkau saja ya Allah yang aku sembah, kerana Engkau sajalah Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat, yang menjadikan segala kejadian, yang maha berkuasa. Wa iyyaka nasta'in. Engkau saja ya Allah tempat kami minta tolong, kerana Engkau adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mewakili dua tauhid, tauhid uluhiyah keagungannya dan tauhid rububiyah kesempurnaannya. Begitu juga dalam Quran disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kami ini adalah kepunyaan Allah yang maha agung, hamba-hamba Allah yang maha agung. Wa inna ilaihi raji'un, dan hidup kami, zahir batin kami sekarang, dulu, sekarang dan akan datang kembali kepada urusannya yang sempurna. Tuan-tuan dan puan sekian, apa yang saya terangkan ni dia peringkat ilmu, dia peringkat ilmu. Dan peringkat ilmu dan kepahaman ini dinamakan peringkat syariat. Peringkat syariat. Kalau hanya kita ada ilmu dan kepahaman, iaitu peringkat syariat saja, maka tidak, menurut pandangan orang-orang sufi, tidak memadai. Tidak memadai untuk kita mencapai apa yang dinamakan tauhid, mengesahkan Allah dari segi uluhiyahnya dan dari segi rububiyahnya. Mestilah kita, kalau kita mahu mencapai benar-benar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid keagungan dan kesempurnaan Allah ni, mestilah kita sampai kepada hakikat keagungannya, hakikat kesempurnaannya. Kan selalu kita dengar syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ada 4. Tapi sebenarnya ada 3 saja. Kerana makrifat itu adalah hasil daripada hakikat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Kalau ilmu dan kepahaman itu dinamakan syariat, ya. Apabila kita, ya, menjalani jalan apa yang dinamakan tarekat, maka kita akan disampaikan Allah kepada hakikat. Pada masa itulah kita benar-benar dikurniakan Allah makrifah mengenai keagungan dan kesempurnaan Allah, uluhiyah Allah dan uluhiyah Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita ni tuan-tuan memang masih kabur tentang hubungan antara syariat dengan hakikat. Sebenarnya ada, begini, kalau syariat itu kita percaya Allah itu maha agung, Allah itu maha sempurna. Itu
Ini namanya syariat, ilmu. Hakikatnya itu macam mana? Hakikat keagungan Allah, kesempurnaan Allah itu macam mana? Hakikatnya itu ialah apabila ada kesan dalam hati kita, ada kesan keagungan Allah itu dalam hati kita, dan ada kesan kesempurnaan Allah itu pada hati kita. Kesan ini menunjukkan syariat itu sudah ditingkatkan, disampaikan oleh Allah kepada hakikat. Ini kita boleh telitikan ya dengan beberapa ayat Quran. Misalnya ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Ini menunjukkan orang tersebut ya disampaikan oleh Allah pada hakikat keagungannya. Hati betul takut, tubuh menggeletar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian rasa takut itu hilang, menggeletar hilang. Hati jadi tenang, lembut, seluruh anggota pun jadi lembut dan stabil. Ini kerana apa? Allah sampaikan kepada hakikat rububiyahnya, sifat kesempurnaannya. Jadi tenang. Jadi maknanya tuan-tuan memang betul ada syariat, ada hakikat. Syariat itu ilmu dan kepahaman kita bahawa Allah itu mempunyai berbagai sifat keagungan. Dan kita beriman bahawa Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Hebat. Maha Pencipta, Badi'us Samawati wal Ard, yang memulakan ciptaan segala kejadian. Kemudian itu ilmu ya. Kemudian kita juga percaya kepada kesempurnaan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Halim, Maha Santun dan sebagainya. Ini namanya syariat, ilmu, kepahaman. Tapi bila Allah sampaikan kepada hakikat kesempurnaannya, maka itulah disebutkan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hati itu jadi lembut, jadi tenang, anggota pun jadi lembut, jadi stabil. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka itulah orang beriman, beramal saleh, hati mereka mutmainnah dengan mengingati Allah, mengingati sifat-sifat kesempurnaan. Jadi bila hati kita itu mutmainnah, berarti tercapailah hakikat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 2 surah Al-Anfal, tuan-tuan, boleh juga kita tengok perkara yang sama. Bila sampai kepada hakikat, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sampai kepada hakikat. Hakikat kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya sesungguhnya orang-orang beriman, sebenar-benar beriman, apabila disebut Allah, hati mereka takut dan kecut kepada keagungannya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka sentiasa tawakal pada Tuhannya Allah.
yang maha sempurna. Tawakal ni kadang-kadang sempurna. Mereka itulah orang-orang yang mendirikan sembahyang, menginfakkan harta dengan cara yang betul. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah mukmin yang sampai kepada hakikat. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi tak boleh nak ditolak tuan-tuan. Hakikat tu ada. Allah sendiri sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi ilmu dan kepahaman itu namanya syariat. Beriman, ada iman, tapi belum sampai kepada hakikat. Bila sampai pada hakikat, baru ada rasa. Hati itu mutmainnah, hati itu rasa takut, hati itu raja tenang. Kalau kita balik semula, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ada ilmu, kepahaman, dan kepahaman bahawa Allah dengan kodrat iradahnya berkuasa menghidupkan orang mati. Dia sudah percaya, dia sudah beriman. Tetapi beliau mahu ilmunya ini, syariat tentang kodrat iradah Allah ini, Allah tingkatkan pada hakikat, supaya hati itu jadi mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min bala qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah berfirman, bertanya kepada Ibrahim AS untuk pengajaran kita. Wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Qala, Nabi Ibrahim menjawab dan katanya, bala, bahkan ya Allah, aku beriman, kerana aku dah ada ilmu dan kepahaman tentang kodrat iradahmu ya Allah. Tapi kalau engkau tunjukkan ya Allah, kalau engkau tunjukkan macam mana engkau menghidupkan orang yang mati, nascaya mudah-mudahan hatiku akan jadi mutmainnah. Jadi bila sampai hakikat barulah mutmainnah. Kan akhirnya kita dah tahu akhirnya Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan 4 ekor burung. Jadi ketika itu meningkatlah syariat atau ilmu dan kepahaman Nabi Ibrahim kepada hakikat. Bila sampai hakikat ni dinamakan ma'rifah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itu saya ulas semula mengenai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, mengenai sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat keagungan dan kesempurnaan ini sentiasa kita hayati dan hidup kita 24 jam sampai kita mati. Pada malam ini tuan-tuan, saya ingin menjelaskan seterusnya berkaitan dengan dua tauhid uluhiyah dan rububiyah, iaitu dalam konteks dalam hubungan orang yang berhati ikhlas. Orang yang berhati ikhlas itu macam mana? Bagaimana Allah membentuk hati kita itu jadi ikhlas? Tadi saya bacakan dua ayat daripada suratul Hijri, ayat 39 dan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis bersumpah dengan mengatakan, ya Allah, Iblis berdoa pun kepada Rabb,
Maknanya iblis ini dia kenal Allah, ada makrifah, tapi dia tak taat, itu saja. Berkatalah iblis, Rabbi bima aghwaytani, disebabkan kau ya Allah telah menghukum aku, menetapkan aku ni ingkar, sesat, maka aku bersumpah ya Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, nescaya aku akan perdayakan, kelirukan anak-anak Adam semua dengan cara yang baik, aku jadikan dalam pandangan mereka buruk, sebaliknya yang buruk aku jadikan dalam pandangan anak-anak Adam itu baik. Ini kan biasa tuan-tuan, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Itu kerja iblis, ya. Kerja iblis sekumpul dengan nafsu kita, kita ditawannya. Sebab itu dunia tak aman. Wala ughawiyannahum ajma'in, nasya aku akan sesatkan semua anak-anak Adam. Ajma'in itu makna semua. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu dari kalangan anak Adam yang ikhlas. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu berhati ikhlas. Kerana orang yang berhati ikhlas ni, iblis dah bagi tahu, dia tak boleh nak kelirukan, tak boleh nak tipu. Tapi oleh kerana orang yang berhati ikhlas ni, kalau bukan Nabi dan Rasul, tidak masuk, mungkin boleh tertipu juga. Tapi kalau tertipu, Allah jamin orang tersebut, orang yang berhati ikhlas itu, dia akan ingat dan akan sedar mana yang hak, mana yang batil. Ayat 201 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, bila mereka itu ditimpa oleh satu-satu tipu daya syaitan sehingga melakukan kesalahan atau dosa, tadzakkaru, mereka akan sedar mengenai kesalahan mereka. Faidahum mubsirun, akhirnya mereka nampak mana yang hak, mana yang batil, lalu mereka akan kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berhati ikhlas. Kalau dia bukan Nabi, bukan Rasul, ada kemungkinan ya menjadi mangsa juga iblis dan syaitan. Tapi Allah Taala beri jaminan, ya, orang yang berhati ikhlas itu akan mudah sedar. Contohnya tuan-tuan, para sahabat ada melakukan kesalahan, buat dosa. Lalu mereka nampak kesalahan mereka, segera berjumpa Rasulullah, bertaubat, minta Rasulullah doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Sekiranya mereka yang menzalimi diri mereka sendiri kerana melakukan dosa, kesalahan, datang menemui engkau ya Muhammad, lalu mereka minta keampunan kepada Allah di depanmu ya Muhammad, Rasul juga minta keampunan untuk mereka, nascaya mereka akan dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini bukan untuk sahabat saja tuan-tuan. Sekarang, sampai sekarang peluang ini terbuka. Kan biasa ya, kalau kita buat dosa, kita ingat nak taubat betul, kita pergi umrah. Ketika umrah itu kita ziarah kubur Nabi. Kata, menurut pandangan ulama yang sebenar, pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, mendatangi kubur Nabi itu seperti mendatangi
Rasulullah masih hidup. Sebab itu orang yang melakukan kesalahannya, dia dah pergi banyak, nak taubat betul-betul pergi umrah. Tapi sayangnya dia balik buat lagi, itu je. Tapi tak apalah, berulang-ulang tak. Itu ada dalilnya. Ulama ahli sunnah wal jamaah sama saja mendatangi Rasulullah masa hidup dan sesudah wafatnya sama saja. Akan mudah apa itu taubat kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu ya, walaupun dah meninggal dunia, dia tetap hidup. Cuma kita tak tahu saja macam mana keadaan yang sebenar. Itulah di antara semangat Rasulullah ya. Kita boleh dapat semangatnya masa hidupnya, sesudah wafatnya, dan sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi orang yang berhati ikhlas ni banyak kelebihannya. Pertama tadi apa? Syaitan susah nak tipu. Kalau tertipu mereka ni akan mudah sedar. Hati orang yang berhati ikhlas ni tuan-tuan, hatinya disebut oleh Allah dalam Quran dengan ulul albab. Golongan ulul albab itulah orang-orang yang ikhlas. Kalimah ulul itu utama, albab itu hati yang utama, bersih, hidup, bercahaya, cantik. Orang yang berhati ikhlas juga bila beribadat, ibadatnya jadi paling baik atau terbaik. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Bila mereka ini mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan yang terbaik. Mereka juga orang yang ikhlas ni tuan-tuan sentiasa dapat hidayah daripada Allah. Orang yang berhati ikhlas ya, buat sikit pahalanya besar. Buat sikit pahalanya besar. Karena ada satu hadis Nabi yang merangkai kelebihan semayang di masjid Nabi dan Masjidil Haram. Satu semayang di masjid Nabi di Madinah itu menyamai dengan 1000 semayang di mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Kita buat semayang sunat 2 rakaat di masjid Nabi sama dengan kita semayang 1000 semayang sunat di masjid kita atau mana-mana masjid. Satu semayang di Masjidil Haram lebih baik 100 kali ganda berbanding dengan semayang di masjid Nabi. Maknanya satu semayang di Masjidil Haram sama dengan 100.000 semayang di mana-mana masjid kecuali masjid Nabi. Kalau kita semayang sekali di Masjidil Haram, macam kita semayang di 100.000. Tetapi orang yang berhati ikhlas tuan-tuan tak milih tempat. Hujung hadis itu Rasulullah sebutkan, wa afdalu min kulli dzalika kullihi. Adapun yang lebih baik daripada itu semua, lebih baik di semayang di Masjidil Haram, lebih baik di semayang di Masjid Nabi. Rajulun yusalli rak'ataini fi jawfi baitihi la ya'lamuha illallah. Seorang yang semayang di bilik rumahnya 2 rakaat tak dapat diketahui oleh sesiapa kecuali Allah. Ini adalah solat orang yang berhati ikhlas. Dia tak kira tempat. Semayang 2 rakaat di bilik rumahnya lebih baik daripada semayang di Masjidil Haram, lebih baik daripada semayang di Masjid Nabi. Kalau orang yang berhati ikhlas ni tuan-tuan mengerjakan semayang di Masjid Nabi, di Masjidil Haram, tentulah ya, lebih baik. Sehingga tuan-tuan ya, setengah ulama tasawuf
Dia nak gambarkan macam mana apa itu baiknya hati yang ikhlas. Apa tadi kelebihan orang yang berhati ikhlas? Setengah orang sufi dia ingatkan kita begini, kan kita bila bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi setengah orang sufi menyebut begini, bagi kamu Lailatul Qadar setahun sekali. Bagi kamu Lailatul Qadar setahun sekali. Yaitu satu malam dalam bulan Ramadan. Adapun kami, tiap-tiap malam adalah Lailatul Qadar. Maknanya tuan-tuan, orang sufi ini menegaskan, bila seseorang itu hatinya ikhlas, apa saja ibadat yang dilakukan, pahalanya itu sangat besar. Seolah-olah setiap malam dia beribadah itu macam Lailatul Qadar. Tuan-tuan mesti faham ni. Memang ya, apa itu budaya Arab, bila nak menerangkan sesuatu itu sangat penting, maka digunakanlah apa itu ungkapan-ungkapan yang macam melebih-lebih. Bagi kamu Lailatul Qadar hanya sekali satu tahun. Bagi kami tiap malam adalah Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Bagi orang yang berhati ikhlas itu, ya, tak kira malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah. Tiap malam dia beribadat dapat pahala yang besar. Kalau mereka ini betul-betul menghidupkan Lailatul Qadar, tentulah pahalanya lebih baik daripada orang yang tidak berhati ikhlas. Orang yang berhati ikhlas juga diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga kasih kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, pada malam ini seterusnya ada 3 ciri yang sangat penting yang membentuk hati seorang itu jadi hati yang ikhlas. Ada 3 ciri. Ini kita dapati daripada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang memang hati paling ikhlas, ibadatnya paling banyak dan paling baik. Karena itulah kita gunakan hadis ini untuk meninjau apakah ciri utama yang membentuk hati kita ini ikhlas. Rasulullah bersabda, ana a'rafukum billah wa ashuddakum khawfan minhu wa la adri ma yaf'alu bi. Hadis ini macam hadis biasa, tapi sebenarnya maksudnya sangat penting. Ana a'rafukum billah, aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Wa ashuddakum khawfan minhu, aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Wala adri ma yaf'alu bi, tapi aku tidak tahu apakah yang Allah akan lakukan ke atas diriku, terutamanya di akhirat nanti. Masukkan ke surga ke neraka, aku tak tahu. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi yang terakhir tadi saya sebutkannya hadis Nabi Muhammad SAW, ana a'rafukum billah wa ashuddakum khawfan minhu wa la adri ma yaf'alu bi. Hadis ini Nabi sebutkan 3 ciri, ya, yang
membentuk hati seseorang mukmin itu ikhlas. Hati Rasulullah itu ikhlas. Yang pertama ialah Nabi sebutkan, aku adalah orang yang paling kenal Allah. Nabi gunakan kalimah a'rafukum. A'rafu itu merujuk kepada makrifah. Kalau Rasulullah menggunakan a'lamu, itu merujuk kepada ilmu. Jadi ciri yang pertama yang bentuk hati seseorang itu ikhlas ialah orang tersebut mesti ada makrifah. Mesti ada makrifah. Maknanya ilmu dan kepahamannya tentang Allah sudah ditingkatkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada makrifah. Kalau tidak ada makrifah, maknanya tak ada ciri yang pertama yang sangat penting. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Ghazali sebagai seorang pakar ilmu tauhid, beliau yakin ilmu tauhid yang ada pada dunia walaupun sedalam mana pun tidak akan membolehkan hatinya jadi ikhlas. Sebab itu beliau melakukan mujahadah untuk mendapatkan kurniaan daripada Allah, ma'rifatullah, selama 11 tahun. Ini ada diabadikan pandangan beliau dalam banyak kitabnya. Coba saya sebut sekali lagi. Imam Ghazali cakap ini, wa amma ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi wa jami' ma asara ilahi min ulumil mukashafah la tuhsal bi ilmil kalam balil kalamu mani'an anha wa hijaban laha wa amma khusuluha bil mujahadah qad qala Allah ta'ala fi kitabihi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun ma'rifatullah, ma'rifah sifat-sifat dan af'alullah dan seluruh ilmu mukasyafah tidak akan tercapai melalui ilmu tauhid atau ilmu kalam. Bahkan ilmu tauhid atau ilmu kalam itu boleh menghalang, menjadi hijab terhadap makrifah. Adapun untuk mendapatkan makrifah itu mestilah melakukan mujahadah yang khusus. Karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nescaya kami akan hidayahkan jalan-jalan makrifah kami. Imam Ghazali bukan cakap saja, bukan hanya bercakap, tapi beliau buktikan. Belajar ilmu tasawuf, melakukan mujahadah selama 11 tahun. Barulah beliau dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Kalau tuan-tuan baca satu kitab yang kecil yang bertajuk Ayyuhal Walad, wahai anakku. Kitab ini sudah terjemah ke bahasa Melayu dah lama, 10 tahun dulu. Dalam kitab ni dia bercakap dengan murid dia. Imam Ghazali cakap dengan murid dia. Kerana murid dia tanya, macam mana beliau dapat makrifah. Jadi Imam Ghazali kata, bila aku beramal selama 40 hari 40 malam, maka aku rasa Allah kurniakan kepada aku ilmu yang dulunya aku tak ada. Ini bukan wahyu. Saya dah tegaskan dulu, ini adalah hidayat. Yang Allah hidayatkan itu bukanlah wahyu. Kan saya dah sebut banyak kali. Dengan kewafatan Rasulullah, wahyu dah tak ada. Tetapi hidayat, pintu hidayat masih dibuka seluas-luasnya. Setiap kita wajib minta hidayat. Sehari semalam wajib berdoain. Minta hidayat berapa kali? 17 kali. Sedar tak sedar, kita akan minta. Dalam Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ciri yang pertama mesti ada makrifah. Tadi bila
bila ilmu tu syariat sampai kepada hakikat, dapatlah makrifah. Cuba kita ingatkan kata-kata Syekh Najmuddin Kubro. Syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara tengah lautan. Siapa yang mau mutiara hakikat, wajiblah dia naik kapal syariat. Mesti ada ilmu, mesti ada ilmu, beramal. Belayar di lautan tarekat, mesti beramal dengan cara betul. Tarekat ni adalah sunnah Nabi yang batin. Dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, engkau bagi tahulah umat, sekiranya mereka kasih kepada Allah, hendaklah mereka, katalah kepada mereka, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Fattabi'uni itu ikutlah sunnahku. Sunnah Nabi ini ada dua. Sunnah yang zahir, itu syariat. Sunnah yang batin itu hakikat. Imam Abu Hanifah, dia belajar ilmu tasawuf ini dah lewat. Sebab itu beliau berasa sangat beruntung. Mujurlah aku belajar. Dengan kata-katanya yang sangat terkenal, Imam Abu Hanifah dia bercakap ini, laula sunnatani lahalakan nu'man. Kalaulah tidak kerana dua sunnah Rasul, sunnah yang zahir dan yang batin, tak syariat dan hakikat, nascaya binasalah Nu'man. Imam Abu Hanifah dia belajar tasawuf daripada Syekh Abu Ja'far As-Sadiq, Syekh Ja'far As-Sadiq yang meninggal dunia 148. Imam Abu Hanifah meninggal dunia 150. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat yang pertama yang membentuk apa? Ciri yang pertama yang membentuk hati ikhlas itu mesti ada makrifah. Yang kedua, tercapainya bila dah dapat makrifah, insya-Allah orang yang dikurniakan oleh Allah makrifah ni akan disampaikan oleh Allah kepada tauhid uluhiyah. Itulah yang Nabi sebut, wa asuddakum khaufan minhu, aku paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Jadi Nabi taat kepada Allah itu didorong oleh rasa takut kepada keagungannya. Ya, jadi bersih. Hati Nabi bersih, tak ada niat lain kan. Taat kepada Allah kerana mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berarti lahir daripada hati yang takwa, takutkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Tercapainya tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Betul-betul iyyaka na'budu. Kemudian yang ketiga, wala adri ma yaf'alu bi. Walaupun begitu aku tak tahu apa yang Allah akan lakukan ke atas diriku. Ini berarti Rasulullah dia tidak bergantung harap kepada amal-amal solehnya, tidak bergantung harap kepada pangkat kebesarannya. Dia sebagai Nabi dan Rasul, patutnya dia tahu tempatnya di surga. Tapi Rasulullah kata, aku tak tahu. Ini berarti hati Rasulullah itu bersih, ikhlas. Jadi Rasulullah itu taat kepada Allah karena takut Allah, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah pun sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut Muhammad Habibullah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itulah tiga ciri
Pertama, mesti ada makrifatullah. Yang kedua, berjaya mengesahkan keagungan Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah kerana semata-mata mengagungkan Allah. Dan yang ketiganya ialah dapat mencapai tauhid rububiyah, memandang kesempurnaan rahmat Allah semata-mata. Inilah tiga. Ada sebuah hadis Nabi yang juga saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas ya, mengenai ciri ketiga. Pada satu ketika Rasulullah menegaskan pada satu kumpulan sahabat, tiba-tiba saja Rasulullah bersabda, la yanju akhadukum bi amalihi. Seseorang kamu tak akan berjaya melepaskan diri daripada siksa neraka disebabkan amal-amal solehnya. Sahabat yang mendengar terperanjat lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah juga engkau begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sabdanya, na'am wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Iya, aku juga tidak akan selamat dari siksa neraka disebabkan amal-amal soleh aku, kecuali apabila Allah telah melimpahkan rahmatnya ke atas diriku. Hadis inilah tuan-tuan disalah tafsirkan oleh ajaran sesat. Nabi pun kata amal-amal solehnya tak boleh menyelamatkan diri dia. Yang menyelamatkannya adalah rahmat Allah. Jadi tak perlulah nak beramal. Bukan macam tu Kalau tak beramal, itu dah rosak tauhid uluhiyah. Tak ada ketaatan. Tauhid uluhiyah tak ada, rububiyah pun tak ada. Dua-dua tak ada. Ini ajaran sesat agama kebatinan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi Rasulullah itu taat kepada Allah kerana mandang keagungannya. Sesudah taat, beribadat sebaik-baik ibadat, sebanyak-banyak ibadat, Rasulullah tetap bergantung kepada Allah yang sempurna, terutamanya kepada rahmat Allah yang sempurna. Ini berarti hati Rasulullah itu bersih, sebersih-bersihnya. Orang yang berhati ikhlas ni tuan-tuan, keadaan hatinya baik, sifat-sifat hatinya baik, yang selalu diistilahkan akhwalul qalbiyah dan maqaman qalbiyah. Hatinya sudah ditukarkan oleh Allah daripada keras kepada lembut, daripada mati kepada hidup, daripada penyakit kepada saling sejahtera, daripada lalai kepada sedar, daripada buta kepada celik, daripada gelap kepada cahaya. Cahaya hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat hati orang yang ikhlas ni sudah ada 9 sifat. Taubat, diikuti dengan sabar, diikuti dengan syukur, diikuti dengan khauf, takut kepada Allah, diikuti dengan rajaa, bergantung kepada Allah yang sempurna, diikuti dengan zuhud, diikuti dengan tawakal, diikuti dengan redha, dan diakhiri dengan mahabbah. Ini hati orang yang berhati ikhlas. Sebab itulah orang berhati ikhlas ini digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab. Untuk menutup apa ini kuliah pada malam ini, seorang sufi perempuan, wanita yang selalu dijadikan contoh sebagai seorang sufi wanita yang berhati ikhlas, yang mempunyai sifat-sifat hati yang baik, yang sangat kasih sayang kepada Allah, cinta kepada Allah sebenar-benar, beribadat kerana kasih kepada Allah, ialah Rabi'ah Adawiyah. Sebab itu Rabi'ah terkenal dengan doanya. Apa doa Rabi'ah Adawiyah? Rabi'ah Adawiyah berdoa begini, Allahumma anta habibul zakirin wa habibul abidin,
Allahumma la tamna'uni an andura ila dhatikal aliyah li annani la a'buduka tam'an li jannatika wala khaufan li narika. Ya Allah, Engkau adalah kekasih orang-orang yang mengingati Engkau, orang-orang yang berzikir. Engkau juga adalah kekasih orang-orang yang beribadat seperti aku ni. Oleh itu ya Allah, Engkau janganlah halang aku daripada memandang zat-Mu yang maha agung, maha mulia, maha suci di akhirat nanti. Karena aku beribadat bukan maukan surga, bukan takutkan neraka. Li'annani la a'buduka tam'an li jannatika wala khaufan li narika. Aku beribadat semata-mata kasih kepada Engkau ya Allah. Jadi Rabi' Adawiyah ni selalu dijadikan sebagai contoh ya. Hatinya ikhlas, bersih, beribadat kepada Allah kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi saya dah bacakan ya, satu ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul kita kasih kepada Allah, hendaklah ikut Rasul. Dua sunnahnya, yang zahir syariatnya dan sunnah yang batin, iaitu hakikat. Macam tadi dah Imam Abu Hanifah dia tegaskan laula sunnatani la halakan nu'man. Kalaulah tidak kerana sunnah Rasul yang zahir yang batin, nasyaya Nu'man binasa dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tuan-tuan Imam Ghazali dikatakan berjasa besar kepada umat Islam. Kerana Imam Ghazali telah berjaya ya, meyakinkan umat Islam dalam tulisan-tulisannya, dalam kitab-kitabnya, meyakinkan orang Islam wujudnya syariat dan hakikat ya. Dan perlunya umat Islam itu menggabungkan syariat dengan hakikat. Karena Imam Ghazali seorang ulama yang mempunyai pengalaman di bidang syariat dan pengalaman di bidang hakikat. Sebab itu beliau berjaya. Sebenarnya lama sebelum itu pun ulama sudah ingatkan kita. Seperti Imam Malik ya. Imam Malik kata, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang berfiqh saja, makna syariat saja, tidak bertasawuf, tidak ada hakikat, dia berdosa besar, fasik. Siapa yang bertasawuf saja, hakikat saja, tanpa ada syariat, dia zindik, terkeluar Islam. Wa man jama'a bainahuma, siapa menggabungkan kedua-duanya, syariat dan hakikat, fiqh dan tasawuf, faqad tahaqqaqa, dia telah sampai kepada hakikat yang sebenar. Memang persoalan syariat dan hakikat ni tuan-tuan menjadi satu polemik antara ulama fiqh dengan ulama tasawuf sampai bila-bila ni. Ulama tasawuf selalu jadi kritikan, tapi kritikan itu dapat dijawab oleh orang-orang sufi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sekiranya kita mahu hati yang ikhlas, maka tingkatkanlah, usahakanlah melakukan mujahadah supaya mudah-mudahan Allah kurniakan kita makrifah. Dengan makrifat itu insya-Allah akan tercapai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Betul-betul kita menjadi orang yang betul-betul kita mencapai apa yang kita sebut dalam surah Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila hati kita ikhlas, maka amalan kita menjadi sebaik-baik amal. Kita jadi hamba Allah. Hati kita jadi tenang.
kita akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang berhati ikhlas ni zaman awal Islam ramai. Akhir zaman macam kita ni ada, tapi qalil, sangat sedikit. Mudah-mudahan kita menjadi yang Allah pilih masuk dalam golongan orang yang berhati ikhlas ni, walaupun dalam golongan yang sedikit. Setakat ini saja untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li akhwatina wa li akhwatina وللمعلمين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. الله جعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. اللهم لا تجري الدنيا عبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.